Seperti yang bapa ceritakan tadi dalam bahagian pertama tazkirah pada hari ini, pada bahagian kedua ni bapa nak cakap sikit tentang hati, tentang qalbu. Bagaimana kita nak melembutkan hati kita. Kerana di dalam Quran sendiri menceritakan bahawa hati manusia ni lebih keras dari batu. Batu dah keras, tapi hati manusia ni lebih keras dari batu. Kadang-kadang anak-anak, adik-adik semua mesti pernah menghadapi situasi bertemu dengan adik-beradik ke, atau apa kawan-kawan ke, atau siapa ke yang hati dia keras betul, macam batu. Dan ini dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah. Ni surah Al-Baqarah ayat 74 ni. Ayat tu, summa qasat qulubukum man ba'di zalika wa inna kal hijarati aw ashadda qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjar minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbutu min khasyatillah wa mallahu yaghfir amma ta'malun. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 74 yang bermaksud, kemudian sesudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu. Ini Allah cakap dalam firman Allah dalam Quran. Hati kamu juga menjadi keras seperti batu. Lepas tu Allah tambah lagi, bahkan lebih keras dari itu. Bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Allah kata, keras-keras batu pun ada air memancarkan air-air dari celah batu-batu tersebut. Tapi hati manusia ni bila keras, dia lebih keras pada batu yang boleh memancarkan air tu. Batu kadang-kadang duduk di atas, dia boleh jatuh, bawah dia pecah. Tapi kalau hati tak dijaga betul-betul, tak dipupuk betul-betul, dia akan jadi lebih keras daripada itu. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut pada Allah. Sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai daripada ayat apa yang kamu kerjakan. Nak cerita ni, Allah SWT nak cerita dalam Quran ni macam mana kerasnya hati manusia. Lebih keras dari batu. Jadi bagaimana atau macam mana kita nak lembutkan hati kita yang keras ni? Apa benda yang perlu kita buat supaya kita dapat lembutkan hati kita yang keras ni? Tadi bapa ada sebut tentang penceramah dari Mesir, Syekh Ahmad Al-Misri. So Syekh Ahmad Al-Misri dia menjelaskan ataupun dia bagi tips lah, 5 perkara yang boleh melembutkan hati kita. Yang pertama ialah mempelajari, membaca dan mentadabbur Al-Quran. Yang ni insya-Allah pasal membaca Al-Quran dan mentadabbur this will be another subject yang bapa akan tempuh lah, mungkin tomorrow ke ataupun after that. Especially dalam bulan Ramadan ni, bulan di mana Al-Quran diturunkan, maka membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ni kita menghayati lah. Kita bukan setakat baca saja. Kita baca dan kita cuba fahami dan kita cuba tengok macam mana kita boleh apply kandungan Al-Quran itu ke dalam diri kita. Kerana banyak kali ustaz kata Quran ni dia macam dalamnya banyak spot question. Allah dah bagi tahu apa yang akan berlaku di akhirat nanti. Itu dia bagi kita spot question so that we can answer and we can face him in the yaumul qiyamah, untuk kita mendapat syurga dia, kan? So dalam Quran Allah SWT dah di dalam surah Al-Isra ayat 82, surah Isra ni surah 17.
yang bunyinya wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa shifa wa rahmatan lil mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahawa Quran ni ubat. Ubat dari segi sakit fizikal ke, ataupun sakit dari segi jiwa dan hati kita. Rahmatan, sebagai rahmat untuk orang mukmin. Jadi kalau kita tak baca Quran, ada Quran kita letak kat tepi, tak ambil tahu, tak baca dan tak tadabbur. Jadi bagaimana Quran ni nak ubat kita, kan? Sedangkan Syekh Ahmad ni dia beritahu apa yang pertama sekali untuk melembutkan hati yang boleh keras pada batu ni ialah dengan membaca dan mentadabbur Al-Quran ni. Dan di dalam Quran, di dalam surah Al-Muzammil ada ayat mengatakan warattilil Qur'ana tartila. So kena baca Quran ni dengan tartila ni, dengan sebaik-baik bacaan. Rattilil tartila ni kalau belajar bahasa Arab, yang bapa duk belajar kelas hari Sabtu bahasa Arab tu, dia panggil maf'ulun mutlak. Bila dia kata baca warattilil Quran tartila, rattilil tartila tu, that means you kena baca sebaik-baik baca. Sebaik-baik baca dari semua aspek, dari segi tajwid dia, sebutan dia dan sebagainya, kan? Dan of course ada hadis lain lah kata kalau kita ada masalah nak belajar, kita tak boleh baca betul-betul, but we have to go through the learning process. Yang tu pun Allah bagi ganjaran. Tapi we must go towards baca Quran ni, rattili Quran tartila. Itu dia punya tu dipanggil maf'ulun mutlak. I mean, apa yang kita buat tu ialah baca Quran sebaik-baik bacaan. Jadi pada bulan Ramadan ini, bulan Quran diturunkan, jadi bapa mintalah anak-anak semua supaya membanyakkan bukan saja baca Quran tapi mentadabbur Al-Quran. Try to understand dan memahami the content, the message yang terdapat dalam Quran. Alhamdulillah, dalam keluarga kita tahun ni kita buat tadarus secara live lepas solat tarawih. Solat tarawih kita buat masing-masing di rumah secara jemaah. Lepas solat tarawih, we has been doing the tadarus. So I think kita pun dah sampai muka surat 100 lebih dah, 190. Malam ni should be dalam 190 lebih. Dah lebih surah At-Taubah dah. So tiap-tiap malam kita duk baca 27. So this very good. Tapi kita tadarus apa ni, kita tak buat tadabbur, kita tak faham makna dia, tak cukup. So we must go beyond that. Kerana ini according to Syekh Ahmad Al-Misri, cara kita nak melembutkan hati kita. So hati ni dia kena gilap macam tanah yang kering. Tanah yang kering ni bila ditimpa hujan, tak berhenti hujan duk ni, insya-Allah akan tumbuh balik pokok-pokok dan rumput-rumput, pokok-pokok buah-buahan, pokok-pokok hutan dan semua akan tumbuh balik. Ini hasil dari orang kata disirami oleh hujan. So hati kita ni nak kena disirami oleh Quran. Bukan siram baca saja, tapi juga memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Ahmad ni dia bagi tip ialah kita bangunkan sembahyang di waktu malam, buat qiyamul lail. So kadang masa bulan dulu tak ada COVID ni, dia buat qiyamul lail di masjid. Jadi kita boleh ikut program masjid, ikut imam buat qiyamul lail, sembahyang tahajud, sembahyang taubat dan sebagainya. Tapi sekarang bila COVID semua kita kena buat di rumah, kita boleh buat benda ni sendiri. Ya, kita kalau tak tahu belajar, kita boleh tanya orang yang tahu, consult ustaz-ustaz telefon dia tanya, ataupun boleh baca
Dan saya ingat JAKIM lah apa semua ni, dia ada bagi guideline how to do this. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah berdoa dalam waktu sahur. Jadi pada waktu sahur ni, sebelum kita tak boleh makan, masa kita bangun malam tu, kita bermunajat kepada Allah. Dan waktu itu adalah waktu yang terbaik kita munajat, mohon diri kita ni, kita buat ni, kita astaghfirullah. Kalau kita tahu kita astaghfirullah banyak-banyak kali pun, it's very good, you know. Dan ini akan membuatkan kita hati kita akan menjadi lembut. Dan yang keempat ialah kita patut, orang kata, selalu bersama-sama dengan orang ulama-ulama ni. Kita kena berdamping dengan dia. Ni kalau boleh you find yourself a good ustaz apa ni, so that bila ada apa tu boleh kita hubungi dan kita bincang, kita boleh bersama mereka, dan mereka juga akan menyampaikan ataupun turunkan ilmu-ilmu dia ni supaya kita dapat amalkan dan kita bertambah baik. Dan ini juga salah satu cara nak lembutkan. Macam bapa ada ustaz tu, I think almost every day, daily, we communicate with each other. Even kadang-kadang bapa nak buat tazkirah ni pun, bapa call dia, tanya dia. Kadang-kadang bapa terlupa nak hantar dia pun, dia nanti call tanya, hari ni hang buat ke tazkirah tu? Macam tu. So kita ni, manusia ni biasalah, bila ada reminder, bila ada ni, baru kita akan kita akan jadi hati kita ni, kalbu kita ni, we need to polish. Okay, the final point yang bapa ingin sampaikan pada hari ini ialah sumber makanan kita. Pastikan sumber makanan kita tu adalah dari makanan yang halal, makanan yang baik. Begitu juga sumber pendapatan kita. Begitu kita juga harta kita. Harta kita semua ni mesti datang dari harta yang baik, bukan harta yang kita dapat melalui rasuah ke apa. So we must avoid taking rasuah. Terutama dalam zaman sekarang ni, even di Malaysia ni, nak cari makan memang makin mencabar. Kadang-kadang orang-orang tertentu ni, dia demand that kita nak buat bisnes ni kena allocate some portion for them. Without rasuah, you cannot get the project. So bila semua pendapatan kita ni dari sumber yang bersubhat, yang tidak clear, inilah yang akan membuatkan hati kita jadi keras. Macam anak-anak yang kerja dekat hospital tu, so you must be very steadfast. Kadang-kadang orang datang, mungkin kalau you jaga bagian ubat ke, orang nak order ubat bayu ni kan, they're willing to offer things, so be careful. Ini bukan cara kita nak orang kata jaga hati kita, jaga badan kita, jaga generasi kita, jaga DNA kita. Kita nak kena perlu pastikan yang semua yang kita buat ni adalah dari sumber yang halal. Makanan yang kita makan adalah dari makanan yang halal. Inilah sebab orang kata kalau kita steadfast ni, nak jaga kalbu kita, insya-Allah Allah akan memelihara kita. Dan insya-Allah, seperti yang bapa ulang beberapa kali, kita, bapa, anak-anak, isteri, adik-adik semua, kita akan dapat bersama di syurga nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.